Kerajaan Perpaduan. Baik. Sebelum tu boleh saya respon sikit? Ya, silakan. Baik. Ratu Naga menyebut tentang ahli parlimen yang boleh dibuat, yang perlu berbincang dan sebagainya. Respon saya adalah sebelum kita pergi kepada itu, benda pertama adalah kita kena faham pemimpin-pemimpin PN perlu datang ke parlimen dan jangan bunting. Mana mungkin perbincangan itu berlaku kalau mana mungkin perbincangan 222 orang itu berlaku kalau ada yang punting. Walaupun di hari pertama perbincangan, perbahasan. Itu yang pertama. Yang kedua, tak guna juga kita ada 222 tadi dan sebahagiannya datang ke parlimen hanya tidur. Tetapi di luar parlimen, menggunakan platform TikTok dan sebagainya berdegar-degar menyampaikan mesej untuk menyelamatkan Malaysia. So saya rasa selamatkan parlimen terlebih dahulu sebelum nak menyelamatkan Malaysia. Sebab Malaysia itu bermula daripada parlimen. Rakyat melihat dan menonton orang yang berdegar-degar nak menyelamatkan Malaysia ini datang ke parlimen tidur. Dan kita boleh lihat kerusi-kerusi di barisan pimpinan Perikatan Nasional kosong. Ponteng di hari pertama. Ini isu dia. Ini isu yang perlu kita faham. Yang kedua, baik, saya bersetuju bagaimana cabaran berkenaan dengan Perikatan Nasional. Contohnya saya nak bawakan isu beras yang sedang hangat dipergunakan sekarang ni dan peranan kerajaan perpaduan. Baik, saya melihat masih ada lagi di situ sedikit struggle di dalam konteks kementerian, secara khusus Kementerian Pertanian. Okey, kita dibantai daripada pelbagai sudut, TikTok dan sebagainya berkenaan dengan kenaikan beras, bekalan beras yang tidak mencukupi dan sebagainya. Satu persoalan yang ingin kalau boleh saya berikan kepada Kementerian Pertanian dan Jabatan Perangkaan. Saya berpandangan bahawa kementerian-kementerian yang terlibat perlu mengemukakan data dan fakta kepada rakyat. Baik, saya ingin kongsikan satu data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020. Pada masa ini di Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Perangkaan Malaysia. Pada tahun 2020 kita boleh semak siapa Perdana Menteri pada masa itu. Okey, siapa Perdana Menteri pada masa itu untuk menjawab isu beras yang berbangkit sekarang ni. Baik, saya ingin membawa kepada konteks kadar kebergantungan. Okey, kadar kebergantungan makanan ataupun bekalan asasi dalam negara kita. Baik. Kalau kita nak lihat kadar amount ataupun akaun pembekalan dan penggunaan komoditi pertanian. Baik, secara khusus saya ingin sebut kepada beras tadi. Pada tahun 2020, kepergantungan kita kepada beras import adalah sebanyak 63%. Maknanya, saya teliti akaun Ratu Naga. Bila mengatakan bahawa ada satu konten bahawa masalah beras berlaku pada zaman Madanon. Kita fahamlah Madanon dia refer kepada siapa. Tetapi data menunjukkan daripada tahun 2020 lagi kita bergantung kepada import beras sebanyak 63%. Maknanya memang itulah keadaannya daripada dulu. Keboleh pembekalan makanan, food security kita menghadapi masalah. Kalau kita lihat daripada tahun 2018, Tun Mahathir naik, penasihat ekonomi pada masa itu Tun Daim telah mula mencari masalah untuk memberikan satu solution. Dan antara solution penting yang diberikan pada tahun 2018 itu adalah berkenaan dengan food security. Food security maknanya sehinggakan beliau membuat rumusan pada masa itu. Beliau mengatakan bahawa kalau kita nak shutdown Malaysia, kalau kita nak menjatuhkan Malaysia, kita tak perlu gunakan even single bullet pun. Kita tutup sahaja semua rangkaian-rangkaian makanan import yang masuk ke Malaysia. Dan pada masa itu dengan kadar food security yang lemah, Malaysia akan mati akibat kebuluran. Maknanya, Tuan host, ahli panel sekalian, isu beras yang berlaku adalah hasil daripada dasar kerajaan Malaysia. Sebelum ini lagi, kita lihat bagaimana tarikh terakhir ataupun masa terakhir cubaan untuk membangunkan sektor pertanian. Yang saya rasa kalau kita ingat berlaku pada zaman Tun Abdullah. Kemudian disanggah sendiri oleh Tun Mahathir.
dengan bagaimana projek-projek besar yang dihentikan pada masa itu secara serta-merta. Dan serangan demi serangan Tun Mahathir terhadap Tun Abdullah yang ingin membangunkan sektor pertanian. Walhal negara kita mempunyai segala dari sudut iklimnya, dari sudut tanahnya, amat sesuai untuk food security itu tadi. Dan selepas itu tidak lagi berbangkit isu membangkitkan sektor pertanian. Jadi ini yang saya lihat. Kalau sekiranya kementerian yang terlibat boleh mengemukakan data. Bukan itu saja, saya kongsikan sikit lagi host. Saya bagi satu contoh bagaimana kebergantungan pada tahun 2020 itu daging kambing, sama ada kambing ataupun daging dan juga berbiri ini, daging dan kambing sebanyak 90.4%. Maknanya data ini sudah ada dalam Jabatan Perangkaan Malaysia. Tinggal lagi kita perlu kemukakan dan bagi tahu kepada rakyat. Inilah situasi tenat yang kita hadapi. Almost everything makanan kita bergantung kepada import. Jadi untuk meletakkan kesalahan kepada pimpinan PMX, saya rasa ini satu serangan yang tidak ada asas. Tinggal lagi macam saya katakan, Jabatan Perangkaan perlu mengeluarkan data dan perlu mengambil satu keberanian mencerdikkan rakyat Malaysia. Kalau kita boleh dedahkan data-data ini, jadi serangan-serangan yang datang daripada TikTokers Perikatan Nasional dan termasuk pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional akan tersadung macam tu je. Mana mungkin PMX yang baru mentadbir 9 bulan, tiba-tiba seolah-olahnya masalah itu berlaku dalam 9 bulan ini. Walhal sebelum daripada itu lagi, dasar import tadi yang dibiarkan berleluasa. Itu respon saya. Okey.